Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bagi tempoh 5 tahun berikut kuasa 31 Januari 2024. Penyimpan Mahkota Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad memaklumkan pemilihan dibuat pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas di Istana Negara pagi tadi. Sultan Ibrahim menggantikan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang bakal tamat tempoh pemerintahan 30 Januari 2024. Mesyuarat Majlis Raja-Raja turut memilih Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi tempoh yang sama. Mesyuarat dipengerusikan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin dan dihadiri semua Raja-Raja Melayu kecuali Kelantan dan Perlis. Beliau juga memaklumkan menurut peruntukan paragraf 3 bahagian pertama jadual ketiga perlembagaan, keputusan Majlis Raja-Raja itu telah dikemukakan kepada kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan dalam pengetahuan Perdana Menteri. Malaysia kekal pendirian untuk meneruskan hubungan bersama Liga Arab dan negara anggota OIC walaupun Majlis Keselamatan PBB gagal mencapai kata sepakat mengenai resolusi gejatan senjata konflik antara Palestin dan Israel. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, hak rakyat Palestin mesti diberi keutamaan dan bantuan kemanusiaan perlu disegerakan. Kita terus adakan hubungan dan ambil tindakan bersama. Tapi soal bantuan kemanusiaan, makanan, perubatan itu kita segerakan dan Presiden Abdul Fattah Sisi telah bagi jaminan bantuan makanan dia akan sebaik ada dari kerajaan dia akan segerakan untuk pendaratan di Rafah. Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat dan makan tengah hari di Dengkil. Berhubung gesaan pembangkang untuk memboikot mesyuarat kerjasama ekonomi Asia Pasifik di San Francisco, Datuk Seri Anwar menyatakan masih terlalu awal untuk Malaysia putuskan. Dalam pada itu, penganjuran Minggu Solidariti Palestin di sekolah perlu dikawal supaya ia tidak menimbulkan sebarang masalah. Itu kita kena kawal. Tadi kita bincang dalam kabinet. Pertama, kita galakkan tidak paksa sebuah sekolah. Keduanya, kita kena kawal supaya jangan jadi masalah. Kerajaan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pentadbiran sekolah untuk membuat pertimbangan sewajarnya berhubung program anjuran Kementerian Pendidikan itu. Kuala Lumpur tidak khawatir dengan tekanan yang mungkin dikenakan kuasa asing dalam memperjuangkan hak kemanusiaan Palestin. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan pendirian Malaysia berkaitan isu Palestin adalah jelas. Ini adalah pendirian resmi dan negara Malaysia sebagai negara yang berdaulat harus dihormati biarpun pendirian dan pandangan kita berbeza daripada negara-negara yang tidak bersetuju dengan pendirian. Dan kita juga lihat bahawa suara lantang Perdana Menteri adalah suara lantang bukan hanya masyarakat Islam tetapi masyarakat berbagai agama. Dan kita mengutamakan nilai-nilai kesejagatan di dalam pendirian resmi kita. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis makan malam bersama Diaspora Malaysia di London. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut mengadakan pertemuan bersama beberapa orang ahli parlimen pembangkang di United Kingdom. Mereka turut menyuarakan kebimbangan terhadap nasib malang yang menimpa rakyat Palestin ketika ini. Susulan keputusan Kerajaan Kelantan melaksana cadangan perubahan kepada Pelan Pembangunan berkaitan pengubahsuaian kawasan sensitif alam sekitar KSAS, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim secara dasarnya tidak bersetuju dan memandang serius keputusan tersebut. Menterinya Nik Nazmi Nik Ahmad menegaskan ia mengambil kira impak negatif yang besar akan terwujud jika cadangan dilaksana. Ini termasuk menjejaskan dasar kerajaan dalam mencapai 50% keluasan tanah berhutan di Semenanjung. Pengeluaran KSAS di jajahan Gua Musang turut dikhawatiri akan jejaskan status Taman Negara Kelantan. Penebangan hutan tidak terkawal hasil pengubahsuaian KSAS juga berisiko mengakibat banjir. Kementerian dan agensi berkaitan akan kemuka bantahan rasmi kepada Kerajaan Kelantan berhubung perkara berkenaan.
Pada Asia Hangzhou 2022, kontingen negara akhirnya mencapai sasaran 35 pingat ditetapkan. Tambah cemerlang, 4 pingat dirangkul hari ini menjadikan pengurutan keseluruhan negara setakat ini adalah 36 pingat. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Amrul Aizat Muhammad Syafiee di Hangzhou, China. Baik, terima kasih. Seperti yang anda sedia maklum, kontingen negara telah pun mencapai 35 pingat seperti yang disasarkan sebelum ini. Pingat ke-33 berjaya diburu dari kem berbasikal dalam acara Lumba Jalan Raya Wanita B melalui Nur Azlia Syafinas Muhammad Zaiz dan jurumudi Nur Sohada Zainal. Pada acara itu, mereka telah memberikan kayuhan terbaik dan meraih pingat gangsa dengan catatan 2 jam 23. Manakala pingat ke-34 dan 35 telah disumbangkan dari kem badminton para negara. Jago badminton para negara Chiah Lik Hao meraih pingat perak setelah tumpas di tangan pemain Indonesia Dewa Anri Musti dalam rubber set menerusi acara individu SU5. Manakala pemain badminton para negara Muhammad Amin Burhanuddin melengkapkan sasaran 35 pingat Malaysia dengan meraih perak dalam acara individu SL4 selepas tewas kepada pemain India Lalikara Suhas dalam rubber set dengan mata 21-13, 18-21 dan 9-21. Gandingan Muhammad Yusof Hafizi Syahrudin dan Muhammad Adi Raimi Amizahan menghadiahkan pingat perak yang juga pingat ke-36 negara menerusi acara lebuh raya kategori C1-3. Sekian dulu buat masa ini, nantikan laporan seterusnya dari Bumi Hangzhou ini khusus untuk Sukan Para Asia 2022. Kita kembali ke studio, silakan. Sementara itu, atlet olahraga negara Muhammad Rizwan Muhammad Puzi terlepas peluang mempertahankan pingat emas acara 100 meter lelaki T36 kecacatan fizikal. Beliau yang turun bersaing pada aksi final melakukan kesalahan false start sekaligus menyaksikan penyertaannya dibatalkan. Sangat itu diungguli atlet tuan rumah Deng Beijing dengan catatan masa 11.80 saat. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, ubah suai bangunan Dun Lama kepada Pusat Seni Persembahan dijangka siap 2026 dan penggunaan bahasa Melayu untuk surat rasmi di Sarawak. Perinciannya kita bersama Bu Mawin. 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 Baik, maaf atas visual atau kami punya visual itu. Baiklah, sekarang kita ikuti perkembangan cuaca seluruh negara. Baiklah saudara, memiliki keluasan tanah adalah perkara paling utama sekiranya ingin terlibat dalam bidang pertanian selain ilmu dan modal. Bagaimanapun, bagi mereka yang berada di Tawau, semua itu boleh diatasi apabila Jabatan Pertanian Sabah mengambil inisiatif menyediakan sewaan lot tanah bagi tanaman sayur-sayuran mahupun buah-buahan. Laporan Asmah Asmoni. Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Tawau yang beroperasi sejak 2010 telah melahirkan 43 usahawan yang menanam pelbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Ia melibatkan 52 lot di kawasan seluas 95 hektar. Kadar sewaan hanya RM1 sehari bagi lot tanah berkeluasan kira-kira 1 hektar. Bagi bayaran ataupun sewa bagi setiap 1 hari 1 ekar itu adalah RM1 dan dia adalah satu sewa yang paling murah. Dan setiap peserta ini ada di antara yang punyai 4 hingga 5 ekar dan dalam 1 hari itu dia boleh dia sewa dia dalam RM5 saja dalam 1 hari. Dan kalau dalam 1 bulan tu dalam 150 saja untuk 1 ekar. Jadi satu angka nilai yang paling murah kalau kita nampak sekarang ini.
Sehingga September tahun ini, TKPM Tawau telah mengeluarkan hasil sebanyak 8,211 metrik tan dengan pendapatan 16.6 juta ringgit. Malah, ada dalam kalangan usahawan mampu menjana pendapatan sehingga RM6,000 bagi satu lot. Hasil usaha gigih melayakkan mereka diberi pengiktirafan Anugerah Usahawan Pertanian Cemerlang TKPM Sabah 2023. Ini adalah satu peralatan baru, sistem baru IoT yang diberikan kepada saya dari Jabatan Pertanian Sabah untuk membantu production tanaman seperti lada dan mengurangkan kos bekerja dengan racun serangga. Jadi dapat menambah pendapatan saya dari segi kos buru dan racun lah. Kebanyakan kita tanam di sini ikut kita berganti-ganti tanamannya. Seperti pertamanya biasa kita akan tanam peria, habis itu pusingan keduanya kita akan tanam timun, ketiganya kacang panjang. Kita buat rutin, tidak boleh tanaman yang sama seterusnya sebab dia akan penyakit akan lebih ke sini lah. Sebanyak 35 lot TKPM Tawau telah diiktiraf dengan skim pensicilan amalan pertanian baik Malaysia iaitu MyCap. Ini secara tidak langsung membuktikan TKPM telah berjaya menghasilkan makanan berkualiti dan selamat. TKPM yang terletak di Batu 15 Tower ini akan dijadikan sebagai model farm berteraskan teknologi pertanian di sini kepada pengusaha-pengusaha tanaman sayur-sayuran secara konvensional. Ini juga membuktikan bahawa peserta-peserta di sini boleh menjana pendapatan sehingga lebih RM5,000 sebulan. Oleh itu, golongan muda apa tunggu lagi? Jom sertai TKPM di Tawau. Laporan Asma Asmuni, Berita RTM. Antara fokus negeri di Bawah Bayu, KSTI fokus perkasa program nilai di semua sekolah tahun depan. Baik, terus saja bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Jom, silakan. Ya Nurul, usaha memperkasa program Nadi Ilmu Amalan Membaca NILAM di setiap sekolah menjadi fokus Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI tahun depan. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, keberkesanan NILAM dalam membudayakan amalan membaca amat ketara apabila berjaya menarik minat pelajar untuk membaca buku dalam kuantiti yang banyak. Menurut Datuk Arifin, program NILAM bukan sahaja membimbing pelajar untuk membaca, malah turut memberi pengiktirafan terhadap pelajar yang layak menerusi hadiah atau anugerah. Dan saya juga sebagai Exco Pendidikan akan meminta laporan semasa berhubung dengan program NILAM ini. Kita ada banyak inisiatif untuk membantu program-program pendidikan dan banyak juga sudah kita bantu. Dan saya tahun hadapan akan fokus berhubung dengan NILAM ini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas melancarkan majlis perasmian Pesta Buku Sabah di Penampang. Datuk Arifin yang juga Exco Pendidikan berkata kerajaan negeri akan menyalurkan dana sebagai sokongan memperkasa pelaksanaan program NILAM. NILAM yang diperkenal Kementerian Pendidikan pada 1999 merupakan usaha kementerian untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan pelajar. Sebanyak 21 pusat aktiviti warga emas pawai ditubuhkan di Sabah yang memberi manfaat kepada 5,980 warga emas setakat ini. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, 2 lagi pawai akan ditubuhkan masing-masing di Kinabatangan dan Pulau Jambungan, Beluran. Datuk James berucap demikian pada Festival Kebudayaan Pawai Sabah sempena sambutan Hari Warga Emas peringkat negeri di Kota Kinabalu. Teksnya disampaikan pembantunya Datuk Flavia Eng. Datuk James turut memaklumkan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA Sabah telah menyediakan 3 rumah perlindungan dan penjagaan warga emas yang tidak mempunyai waris, iaitu Rumah Warga Tua Sri Pritchard Kinarut, Rumah Warga Tua Sandakan dan Rumah Warga Tua Tawau, melibatkan 240 penghuni dengan peruntukan belanja mengurus kira-kira 1.6 juta ringgit setahun.
JPKA Sabah juga membelanjakan lebih RM113,000 kepada 28,715 penerima bantuan warga emas sehingga Ogos tahun ini. Bagi program khidmat bantu di rumah pula, 759 warga emas telah mendapat manfaat daripada program ini. Turut diperkenal program Homeward bagi membantu pesakit terlantar termasuk warga emas dan OKU dengan menyediakan kemudahan asas. Dalam majlis ini, Pengerusi Pawai Panggar, Maria Takin, menerima anugerah khas Pengerusi Pawai Sabah 2023, manakala Pawai Elopura menerima anugerah Pawai Terbaik Sabah 2023. Jabatan Penyiaran Sabah melancarkan tabung kemanusiaan bersamamu Palestin bagi membantu rakyat Palestin yang menjadi mangsa kekejaman rejim Zionis. Yang mendapat kerjasama Masjid At-Taqwa, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD dan Kelab Kebajikan dan Sukan RTM Sabah. Pengarahnya Salma Hashim berkata hasil sumbangan akan diserahkan dalam Majlis Perhimpunan Kemanusiaan Untukmu Palestin di Wisma Muiz Kota Kinabalu esok. Saya menyeru kepada warga RTM Sabah sebagai tanda solidariti kita kepada mereka, hulurlah bantuan seikhlas mungkin. Itulah tanda persaudaraan kita dan juga jihad kita kepada mereka secara halus. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas pelancaran tabung kemanusiaan bersamamu Palestin di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Digital KKD Kota Kinabalu. Warga KKD, Kementerian Komunikasi dan Digital dan juga RTM Sabah serta orang ramai berlumba-lumba untuk menyumbangkan derma ikhlas bagi membantu masyarakat Palestin yang ketika ini memang ditimpa musibah dan mereka benar-benar mengharapkan oleh masyarakat dunia agar mereka dapat dibantu. Usaha meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar terus menjadi agenda utama sebuah badan sukarelawan global dikenali sebagai Trash Hero. Aktiviti membersihkan pantai Gerungan Putatan baru-baru ini merupakan aktiviti ke-57 Trash Hero di Sabah yang dijalankan dengan kerjasama Hospital Queen Elizabeth HQE dan Majlis Daerah Putatan MDP. Wartawan Amy Ayuni Arjali ada butirannya. Hero merupakan pergerakan sukarelawan global diterajui dan ditadbir oleh Trash Hero World dengan 15 rangkaian di seluruh dunia. Di Sabah, kumpulan ini dikenali Trash Hero Kota Kinabalu yang menjalankan aktiviti sejak 2019. Objektif utama Trash Hero adalah untuk spread awareness kepada orang ramai untuk mengajar mereka untuk supaya tidak membuang sampah merata-rata dan juga menghentikan penggunaan single use plastik di mana single use plastik ini sangat berbahaya kepada alam sekitar. Aktiviti membersihkan kawasan pantai Gerungan Putatan ini dijayakan 36 peserta terdiri ahli Trash Hero dan kaki tangan HQE serta 3 kanak-kanak. Pantai di Sabah ni cantik, tapi sayangnya banyak sampah. Lagipun saya pun memang involved ini suka ni environmental. Pasal kita satu earth saja, kalau kita tidak jaga, siapa lagi jaga? Pertama sekali memang amat menyedihkan lah melihat keadaan banyak pantai-pantai di Sabah ni lah. Dan sebenarnya pantai ini pun saya sendiri tidak pernah tahu kewujudan dia. Jadi bila yang datang sini beberapa minggu lepas tu kan memang terkejut lah. Banyak sampah yang terkubur dan penemuan bangkai haiwan merupakan antara cabaran utama Trash Hero dalam misi membersihkan sesuatu kawasan secara menyeluruh. Pengalaman pertama terlibat dalam aktiviti sukarela seperti ini merupakan kenangan berharga bagi salah seorang peserta. Pertama kali memang rasa seronok sebab macam timbul juga keinsafan untuk menjaga alam semesta sebab kalau kita tidak bersihkan siapa lagi dan kita hanya tahu mengotorkan tapi tidak membersihkan. Jadi di situ yang ada timbul keseronokan dan terasa penatnya macam mana kalau kita tidak menjaga kebersihan. Sebanyak 647 kilogram sampah berjaya dikutip sempena program kali ini. Penglibatan MDP menyediakan lori yang mampat memudahkan kerja-kerja mengangkut sampah sarap ini ke tempat pelupusan di Kayu Madang, Telipuk.
tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Justru, amalan membersihkan kawasan pantai ini sewajarnya dicontohi dan diteruskan agar kebersihan alam sekitar akan terus terpelihara daripada berlakunya sebarang pencemaran. Amy Ayuni Arjali, RTM. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kita kembali bersama dengan Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Ijam, terima kasih atas perkongsian dari Kota Kinabalu itu. Baiklah, sekarang kita ikuti perkembangan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Dr. Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca untuk petang ini dengan melihat kepada tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dan berpetir kini sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia, melibatkan negeri Kedah, Peraman Negeri Kelantan, Negeri Terengganu, Peraman Negeri Pahang, 1 tempat di Negeri Perak dan kawasan pesisir pantai di Negeri Selangor, 1 tempat di Negeri Sembilan dan 1 tempat di negeri Johor. Namun keadaan cuaca di negeri-negeri pantai barat Semenanjung ini dijangka boleh berangsur reda sekitar lewat petang nanti, manakala bagi keadaan cuaca di negeri-negeri utara dan pantai timur Semenanjung dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dari berpetir kini sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan bahagian barat dan tengah di negeri Sarawak, juga melibatkan hampir keseluruhan bahagian di negeri Sabah. Dan keadaan cuaca di kedua-dua negeri ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi ramalan cuaca lewat malam nanti, di Semenanjung Malaysia, hujan dan berpetir lebih tertumpu di negeri-negeri utara Semenanjung, iaitu di negeri Kedah dan negeri Perak. Dan menjelang ke awal pagi nanti, hujan dan berpetir lebih tertumpu di kawasan perairan Selat Melaka dan Tioman. Namun keadaan ini masih lagi berpotensi untuk masuki kawasan pesisir pantai, terutamanya di kawasan pesisir pantai di bahagian barat dan timur negeri Johor. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dan petir lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan kawasan pesisir pantai di kedua-dua negeri ini dan berpotensi untuk berlarutan sehingga ke awal pagi nanti. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik saudara, seterusnya kita kembali ke Bumi Kenyalang bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik Nurul, terima kasih. Projek ubah suai bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Lama di Petrajaya Kuching kepada Pusat Seni Persembahan dijangka siap pada 2026.
Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, apabila siap kelak, ia bakal menjadikan Sarawak mempunyai istana budaya sendiri sebagai venue utama penganjuran pelbagai program seni persembahan, antaranya opera, teater dan musikal. Beliau menyatakan demikian pada sidang media edisi keempat Festival Muzik dan Seni Antarabangsa Sarawak SIFMA 4 di Kuching pagi tadi. SIFMA 4 akan kembali menemui peminat seni dan muzik di Kuching pada 1 dan 2 Disember depan. Festival berkenaan akan berlangsung di bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak di Petrajaya. Barisan artis solo dan berkumpulan dari beberapa negara akan membuat persembahan pada festival tersebut, termasuk dari Thailand, India, Singapura dan Filipina selain artis tempatan. Tiada masalah untuk surat rasmi kerajaan negeri menggunakan bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu selain penggunaan bahasa Inggeris. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, di Sarawak katanya boleh menggunakan bahasa Inggeris untuk urusan surat rasmi, tetapi ia bukan bermakna kerajaan negeri tidak menggunakan bahasa Melayu. Beliau mengulas mengenai kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengarahkan surat rasmi kerajaan hendaklah diutuskan dalam bahasa Melayu selepas rakaman Randau Arito terbitan RTM Sarawak di Kuching hari ini. Kita juga boleh dalam negeri Sarawak membenarkan bahasa Inggeris digunakan. Dan ini tidak bermakna kita menidakkan bahasa Malaysia. Yang penting saya kira ikut sendiri. Kalau kita berurusan dengan kerajaan persekutuan, kita guna bahasa Malaysia. Jelasnya ia adalah selaras dengan laporan jawatan kuasa antara kerajaan dan Perjanjian Malaysia MA 63 iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu adalah bahasa rasmi Sarawak. Saudara, 7 hari menghampiri hari mengundi PRK Dun Jepak Bandar Bintulu mulai meriah dengan perang poster daripada parti-parti yang bertanding. Bermula dengan perlahan, momentum pilihan raya kecil Dun Jepak mula memasuki fasa akhir untuk memilih wakil rakyat. Baik, wartawan Syadikin Bahrin ada kupasannya. Tinjauan RTM di sekitar Bandar Bintulu pagi tadi mendapati bendera-bendera gabungan Parti Sarawak GPS meliputi hampir 70% di lensa kami. Bagaimanapun, terdapat juga bendera-bendera dan poster parti lawan termasuk Parti Aspirasi dan Parti Bumi Kenyalang PBK. Sungguh pun menjadi kelaziman hari ini kempen lebih berlega di media sosial bagi mendekati para pengundi. Perang visual ini juga penting bagi menghidupkan suasana PRK. Bukan pilihan raya lah namanya kalau tiada poster. Lebih hebat lagi dengan kehadiran bendera. Dalam seminggu lagi penduduk Jepak ada kerja, undi anda amat bermakna. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Syadikin Bahrin, RTM. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu telah menahan sebuah bot tunda dan sebuah tongkang pada jarak lebih kurang 5 batu nautika dari Tanjung Kidurong Bintulu semalam. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad dalam kenyataan berkata penahanan ke atas bot tunda itu dibuat ketika dalam rondaan rutin Maritim Malaysia di lokasi berkenaan dan mendapati ia dalam keadaan mencurigakan kerana tanda nama kapal di haluan dan di belakang kapal tidak sama. Hasil pemeriksaan lanjut, cat pada tanda nama kapal itu tertanggal dan ketika Aset Maritim Malaysia mengiringi bot tunda yang ditahan, sebuah tongkang juga telah dikesan melakukan kesalahan yang sama. Tambahnya, tanda nama kapal amat penting kerana ia merupakan pengenalan diri kepada vessel tersebut. Hasil penggeledahan ke atas kedua-dua vessel tersebut, bot tunda mempunyai 8 kru termasuk nahoda berumur antara 19 hingga 48 tahun, 3 kru termasuk nahoda warga tempatan, 3 kru lagi warga Indonesia, seorang kru warga Myanmar dan seorang kru warga India.
Manakala visel kedua pula iaitu tongkang terdapat seorang kru warga tempatan dan 2 kru warga Indonesia berumur antara 37 hingga 56 tahun mempunyai pengenalan diri yang sah serta permit kerja daripada Jabatan Imigresen Malaysia. Namun kedua-dua visel telah ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1952 kerana cuai mengekalkan tanda nama pada kapal dan tanda nama yang ada mengelirukan. Kesemua aset yang ditahan dibawa ke Jeti Pusat Tahanan Visel Zon Maritim Bintulu untuk tindakan lanjut. Baik saudara, Kerajaan Sarawak berusaha memastikan semua maklumat berkaitan Palestin yang disampaikan kepada rakyat negeri ini sahih. Menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Majlis Islam Sarawak misalnya, yang menyampaikan maklumat sudah disahkan menerusi tazkirah di masjid dan surau serta melalui khutbah Jumaat. Memang pada hari ini kita menerima banyak maklumat yang sahih dan tidak sahih, terutama dari media sosial, dan kita harapkan agar kita di Sarawak, terutama yang juga kita di Malaysia, akan dapat membuat saringan kepada semua maklumat yang diterima ini dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin kita hanya menerima berita-berita yang sahih. Beliau berkata demikian selepas Majlis Munajat Rakyat Sarawak untuk Rakyat Palestin di Masjid Jamek Negeri Sarawak Kuching malam tadi. Hampir 3,000 umat Islam hadir ke majlis berkenaan dan majlis yang sama turut diadakan di semua masjid dan surau seluruh negeri bermula 6 petang semalam. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah disusuli bacaan Yasin dan tahlil, selawat serta tausiah khas oleh Timbalan Pengarah Jabatan Mufti Sarawak, Ustaz Wan Syaifuddin Wan Madihi. Majlis kemudian diteruskan dengan solat Isyak dan solat sunat hajat untuk rakyat Palestin. Sementara itu, Minggu Solidariti Palestin yang akan dilaksana di semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan bermula 29 Oktober hingga 3 November hanya melibatkan persekutuan sahaja dan tidak banyak melibatkan Sarawak. Jelas Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Sarawak juga tidak akan memandang negatif terhadap surat perkeliling dikeluarkan dan membiarkan isu tersebut dikendali pihak berkuasa. Everyone have a different opinion about this issue. So I think we leave it to every individual opinion about what is it. Whether they are in the institution level or in the individual level, let they decide among themselves. We are very matured. As for us, I think in Sarawak, we are very matured and we take things very positive about everything. We don't want to steer. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai bantahan beberapa organisasi di Sarawak terhadap pelaksanaan Minggu Solidariti Palestin tersebut. Beliau sebelum itu hadir di Majlis Munajat Rakyat Sarawak untuk Rakyat Palestin di Masjid Jamek Negeri Sarawak Kuching malam tadi. Terdahulu, KPM dalam satu kenyataan berkata Minggu Solidariti Palestin itu bagi mendidik murid mengenai nilai kemanusiaan yang merangkumi hak asasi manusia dan sifat ihsan termasuk keprihatinan terhadap penderitaan individu lain tanpa mengira bangsa, agama atau status sosial. Polis Kuching mengingatkan orang ramai supaya tidak menerbangkan drone tanpa kelulusan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM sepanjang tempoh berlangsungnya perlumbaan perahu naga antarabangsa Sarawak yang bermula hari ini hingga Ahad 29 Oktober dan Regata Sarawak pada 3 hingga 5 November depan. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Ashman Bajah dalam kenyataan medianya berkata semua aktiviti pengendalian drone di Malaysia adalah tertakluk di bawah Seksyen 4 Akta Penerbangan Awam 1969 kurungan Akta 3 Peraturan 8140-144 Peraturan Penerbangan Awam Malaysia MCAR 2016 dan Civil Aviation Directive CADs. Jelasnya, Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching bersiap sedia membantu melancarkan program berkenaan. Sebahagian itu, seramai 281 pegawai kanan dan pegawai biasa termasuk unit drone dan pasukan marin akan digerakkan. Selain itu, agensi yang turut terlibat termasuk Angkatan Pertahanan Awam, Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak, Angkatan Pertahanan Awam dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.
Baik, kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Bu Mawin, terima kasih atas perincian dari Sarawak itu. Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Kelantan. Antara tumpuannya, hibahan Info on Wheels IOW oleh Jabatan Penerangan Japan diperluaskan. Terus saja bersama Muhammad Amirul Hafiz Rosli. Amirul? Baik, terima kasih. Dalam usaha menhebahkan maklumat kepada orang awam, Jabatan Kelantan terus aktif menyalurkannya melalui unit bergerak Info on Wheels IOW. Terkini adalah inisiatif Belanjawan 2024. Bagi tujuan itu, antara lokasi pilihan ialah Pasar Siti Harijah, Kota Baru, tempat tumpuan orang ramai serta pelancong. Menurut Pegawai Penerangan Daerah Kota Baru, Zamsuri Saleh, setakat ini pihaknya sudah mengadakan 110 hebahan melibatkan 550 lokasi di Kelantan. Media sekarang ini adalah lebih kepada media digital, tetapi dalam bentuk media yang tradisional atau konvensional ini masih lagi digunakan sebab ada di kalangan masyarakat kita yang berada di kawasan pendalaman yang tidak dapat siaran radio ataupun apa-apa saja kemudahan-kemudahan lain. Jadi Jabatan Penerangan melalui unit jabatan ini berjaya untuk masuk dan membuat hebahan, dan hebahan ini kita laksanakan di semua daerah yang merangkumi kawasan-kawasan yang jauh dari kawasan pedalaman dan sebagainya. Jelas beliau, maklum balas orang ramai terhadap hebahan secara komunikasi bersemuka amat baik sekaligus menangkis maklumat tidak tepat. Sementara itu, peniaga dan orang ramai mengakui kaedah penyampaian maklumat menerusi program Info on Wheels lebih jelas dan berkesan. Semuanya terlibat dalam industri perniagaan di Pasir Harijah dan khususnya mendapat impak, dan kerana semua golongan tidak kira daripada sektor kerajaan, sektor peniaga-peniaga kecil, semua mendapat bahagian daripada B40 sampai maknanya apa yang hasil daripada pembentangan bajet itu memberi impak yang positif kepada rakyat keseluruhannya. Program macam ni baguslah, bagi saya baguslah gitu pada apa semua untuk tengok macam semua kita orang berniaga gitu semua ke. Bolehlah itu kita jugalah. Moleklah kalau buat peluang macam ni. Boleh orang lain tahulah. Jadi harapan apa supaya lebih banyak lagi tempat dia pergi untuk bagi penerangan. Mungkinlah boleh buat macam itulah. Baguslah, sekurangnya orang semua tahulah apa yang kat sini dapat, peniaga dapat kan. Apa kelebihan diorang dapat. Selama ni diorang tak tahu ke? Macam puan sendiri, puan ada tengok tak pembentangan bajet baru ni? Ada, tapi nak tengok menyeluruh tu tak sempat lah sebab masa kan. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh Japan ni kira bagus lah. Jadi peniaga kat sini tahulah apa diorang benefit diorang dapat. Jadi tak adalah macam diorang dengar tak dapat apa-apa ke apa diorang dapat benefit lah. IOW merupakan inisiatif Jabatan Penerangan dalam mempelbagaikan kaedah penyampaian maklumat dan dasar-dasar kerajaan melalui hebahan unit bergerak sebagai medium perantara. Universiti Malaysia Kelantan UMK melebarkan sayapnya ke Asia Barat bagi menjalinkan kerjasama akademik dan penyelidikan. Untuk itu, satu majlis menandatangani surat niat LOI dengan sebuah universiti terkemuka di UAE sekalian University College SUC City University of Sharjah di Dubai diadakan. Majlis menandatangani LOI disempurnakan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMK Prof. Datuk Dr. Nit Maheran Nit Mohamad dan Naib Chancellor SUC Prof. Muhammad In Airat di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut Prof. Datuk Dr. Nit Maheran, dalam tempoh terdekat, UMK dan SUC akan meneruskan agenda kerjasama untuk perkongsian kepakaran masing-masing dalam beberapa bidang akademik dan bidang penyelidikan. Beliau berharap dengan lawatan kerja ini, UMK dapat meneroka lebih banyak peluang kerjasama dengan beberapa institut pengajian tinggi dan industri yang berpotensi untuk masa depan. 3 elemen utama dibincangkan iaitu akademik, penyelidikan dan program mobiliti pelajar dan staf.
Jelas Prof. Datuk Dr. Nit Maheran, kerjasama ini juga adalah bagi menyahut aspirasi Kementerian Pendidikan Tinggi dalam menyediakan graduan universiti dengan gaji premium. SUC merupakan antara universiti tertua di Dubai yang turut menjalinkan kolaborasi dengan 7 buah universiti di Malaysia. Tidak mahu sumber pendapatannya tertangguh menjelang musim tengkujuh, seorang pembuat seni anyaman barangan tradisional tidak menang tangan menyiapkan tempahan. Menurut Hazlina Awang Mamat, 55 tahun, proses menyiapkan satu tudung saji daripada buluh mengambil masa kira-kira 1 hari bergantung kepada saiz. Untuk itu, katanya, dia mula menolak tempahan pada bulan November dan Disember kerana kesukaran mendapatkan bahan. Bagi mengelak tempahan pelanggan tergendala, dia memilih untuk merebus dan mengeringkan bilah buluh terlebih dahulu sebelum disimpan untuk kegunaan ketika musim tengkujuh. Proses membuat anyaman memerlukan beberapa langkah, antaranya meraut, mencelup dan mengering sebelum anyaman tersebut dibuat. Jadi kita pusing dah nak ujian lagi. Benda tu kena rebuh lah. Bila kena rebuh dah lah. Nah, kalau tak ujian, tak ayah ni nak ujian, kita kena rebuh, kena sipel bila comel ke apa. Dah rumah saya pun, air pun naik. Jadi kena duduk atas rotin. Apa pula kalau nak kerja? Kalau boleh 12, air banyak. Duduk dah, tak ada dah. Proses pembuatan tudung saji dan nyiru menggunakan buluh agak rumit dan memakan masa yang lama. Bagaimanapun, jangka hayatnya mampu bertahan sehingga lebih 10 tahun. Hasil kerja tangan Hazlina ini turut mendapat permintaan dari pembeli dari luar seperti Melaka dan Johor. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Kelantan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Amirul, terima kasih atas perincian itu. Projek ternakan ayam berskala besar secara sistem tertutup di Kampung Tanjung 100 Rompin dijangka siap sepenuhnya pada Februari tahun depan. Projek yang diusahakan Fekra Berhad itu melibatkan pembinaan 10 reban ayam bertingkat bagi memaksimumkan pengeluaran ayam. Jelas pengerusinya, Dato' Ahmad Jazlan Yaakob, pengeluaran ayam pedaging di setiap reban melibatkan 5 pusingan setiap tahun. Semua reban-reban ini sebenarnya bertingkat, ya. Ada 2 lapisan di sini. Fasa pertama kita buat lapisan atas. Fasa yang kedua untuk 10 reban pertama dan begitu juga untuk 10 reban selepas ini juga kita akan maksimalkan penggunaan reban-reban ini, yang mana kita akan menggunakan juga lapisan di bawah ini untuk kita doublekan, gandakan pengeluaran ayam. Maknanya kalau 1.5 juta ekor ayam, kita akan cuba usahakan supaya ia menjadi 3 juta ayam, ya. Kalau siap keseluruhan ini, kita dijangkakan dapat menyumbang kurang lebih hampir 10 juta ekor ayam, insya-Allah di dalam masa mungkin 3 ataupun 4 tahun yang akan datang. Projek tersebut juga menggunakan teknologi baharu yang mampu mengelakkan masalah lalat dan bau di kawasan setempat. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja meninjau perkembangan pembangunan projek kompleks ternakan ayam pedaging sistem tertutup Fekra di Kampung Tanjung 100 Rompin. Seorang remaja maut selepas motosikal ditungganginya terbabit dalam satu kemalangan dengan sebuah lori trailer di Kemaman lewat malam tadi. Kemalangan berlaku kira-kira jam 12.10 malam di kilometer 5 Jalan Air Putih Cukai berhampiran Kampung Binjai, Kemaman. Mangsa Muhammad Shah Iqbal Abdul Rashid, 21 tahun, dari Kampung Pengkalan Binjai meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah pada kepala. Kemalangan dipercayai berlaku apabila motosikal mangsa dikatakan gagal mengelak lalu merempuh belakang sebuah lori trailer yang diparkir di bahu jalan. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Kemaman bagi proses bedah siasat. Pemandu trailer terbabit 54 tahun direman selama 3 hari sehingga Ahad ini bagi membantu siasatan.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyaksikan majlis menandatangani perjanjian perpindahan dan pembangunan semula kem Pusat Latihan Polis Tentera, Unit Army Red Warrior dan kem 12 Kompeni Kor Polis Tentera Diraja serta pembangunan perumahan satu anggota satu rumah sasar. Perjanjian tersebut melibatkan pembangunan kompleks baharu yang lengkap, moden dan selesa yang bakal dibina di tapak mukim Siru Port Dickson. Selain itu, 7,374 unit rumah ditawarkan menerusi projek sasar kepada warga kementerian untuk memiliki rumah yang selesa di bawah harga pasaran. Alhamdulillah, ya, ini merupakan satu dasar yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan untuk kita menjaga kebajikan dan kesejahteraan anggota, dan dalam masa yang sama kerajaan juga akan membina banyak rumah-rumah keluarga dan akan membaik pulih rumah keluarga yang sedia ada. Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Isham Ishak mewakili Kementerian Pertahanan menandatangani perjanjian tersebut. Rang Undang-Undang RUU Penubuhan Majlis Media Malaysia MMC dijangka dibentangkan di Parlimen pada sidang Mac depan. Tuala Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching berkata, MMC yang ditubuhkan akan memikul tanggungjawab mewujudkan tata kelolaan serta memberi kebebasan yang lebih luas kepada media. Ke arah itu, satu mesyuarat bersama pihak terlibat akan diadakan Jumaat depan bagi memuktamadkan draft undang-undang yang dicadangkan. Sekiranya kita dapat kelulusan daripada Jemaah Menteri, next step of course is for us to bring it kepada AGC, dan selepas green light daripada AGC, target kami adalah kami nak bentang rang undang-undang ini pada sidang pertama tahun 2024. Beliau berkata demikian selepas persidangan NPC pasca Hawana 2023. Penggunaan teknologi nuklear untuk penghasilan benih padi NMR 152 mampu membantu memperkukuhkan sekuriti makanan negara. Ia dibuktikan dengan penggunaannya di Melaka yang dilihat mampu memberi hasil pulangan yang lebih tinggi kepada para pesawah dan petani. Di mana penghasilan beras ni rupanya dah ada di Melaka, di Serkam. Ini satu beras yang boleh menghasilkan peningkatan keberhasilan beras dari segi jangka usianya, dari segi keboleh tahan dari segi jangkitan beras itu sendiri, dan ini boleh menjaminlah apabila beras-beras ini sihat, padi-padi ini sihat, dia boleh menjamin kadar bekalan beras dalam negara kita berada pada tahap yang baik. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program promosi bersasar teknologi preview and showcase siri 3 di Jalan Hang Tuah. Benih padi NMR 152 dibangunkan Agensi Nuklear Malaysia. Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM menawarkan beasiswa ke sidang yang turut melibatkan pelajar dari negara bergolak seperti Palestin. Naib Chancellernya Profesor Datuk Dr. Masila Kamarudin berkata, tawaran tersebut meliputi semua program pengajian di keseluruhan kampus universiti itu dengan peruntukan RM10 juta dalam tempoh 5 tahun. Tambahnya, beasiswa berkenaan meliputi pembiayaan yuran antara RM35 hingga RM45,000 untuk setiap pelajar bergantung kepada tahap pengajian mereka. Sangat pandai. Iraq dan sebagainya, they are very bright students. So, kenapa kita nak waste just because diorang ada masalah tu, tapi diorang tak memerlukan sponsorship yang tara sampai duit poket pun kita kena bagi. Tapi mereka nak at least kita waivekan tuition fees. So, dekat UTM kita perlukan the brains, kita perlu the talent untuk kita memacu lebih tinggi. So, kita win-win lah pada saya. Tambahnya, setakat ini terdapat 25 pelajar Palestin di universiti berkenaan. Beasiswa berkenaan sebelum ini tertumpu kepada rakyat tempatan, namun dipanjangkan kepada pelajar Palestin sebagai tanda keprihatinan berkait isu kemanusiaan di negara berkenaan. Sementara itu, pada majlis yang sama, rakyat Palestin yang berada di negara ini menzahirkan rasa terharu atas sokongan dan keprihatinan yang ditunjukkan Malaysia. Even difficult to contact them, but we pray for them
while the attack everywhere and without any humanity, without any rules for this. We hope all the countries support us and support Palestine as well for this moment. No electricity, no water, no anything there to survive. We pray for them and for all of them, and we thank Malaysia as well for the unlimited support that we got with our citizens. Thank you so much for Prime Minister in Malaysia. Thank you so much for everyone in Malaysia. Everywhere you can find the support from beloved people here to stand for us, for Gaza, praying, make dua for us. Saudara Pengerusi dan Setiausaha Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Negeri Sembilan ditugaskan mengutip derma bantuan Palestin. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berharap rakyat dapat memberikan sumbangan mengikut kemampuan masing-masing. Ujarnya setiap kampung ditugaskan mengutip dana di setiap rumah anggaran 1.2 juta penduduk di Negeri Sembilan supaya ia dapat. Semangat kita sebenarnya, kita nak tunjuk kepada semua bahawa orang Negeri Sembilan bukan hanya berkata-kata. Kita nak 10 sen ke, 20 sen ke, RM1 ke, ini sebagai hasrat mereka supaya sampai kepada masyarakat Palestin di Gaza terutamanya. Beliau menjelaskannya selepas Majlis Amanat dan Penyampaian Watikah Pelantikan JPKK Negeri Sembilan Penggal 2023 hingga 2025 di Seremban. Dalam pada itu, JPKK berperanan sebagai jambatan menghubungkan masyarakat dengan pentadbiran negeri. Datuk Seri Amiruddin berharap kepimpinan di peringkat akar umbi lebih cakna dalam menyantuni masyarakat berikutan peranannya sebagai mata dan telinga kerajaan negeri tanpa mengira ideologi politik atau bangsa. Ia melibatkan satu pelantikan yang agak ketara dan yang pentingnya kesemua daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional mendapat keadilan yang baik di mana kuota lebih kurang 50-50 telah kita sampaikan kepada rakyat di bawah sebagai pemimpin akar umbi dapat melaksanakan tanggungjawab bagi memastikan bahawa kampung-kampung dapat diuruskan, kampung-kampung baru dapat ditadbir dengan baik pada masa akan datang. Jadi ini harapan kita. Seramai 394 pengerusi dan 394 setiausaha dari 40 kampung menerima watikah pelantikan. Tambahnya, lebih ramai golongan wanita yang dilantik sebagai setiausaha sekaligus membuktikan golongan itu terus diiktiraf. Baik saudara, banjir di Kedah semakin baik. Jumlah penduduk terjejas di Pusat Pemindahan Sementara PPS di daerah Baling terus menunjukkan penurunan. Manakala di daerah Bandar Baharu, keadaan banjir semakin pulih apabila PPS Masjid Sungai Batu yang menempatkan 7 penduduk telah ditutup kira-kira pukul 10 pagi tadi. Dan sehingga pukul 4 petang tadi, hanya 25 penduduk masih ditempatkan di 2 PPS di daerah Baling berbanding 166 penduduk pada 11 pagi. Ketua Bahagian Sekretariat Pengurusan Bencana APM Kedah, Meja Pertahanan Awam Muhammad Suhaimi Muhammad Zim berkata, di PPS SK Siong menempatkan seramai 15 penduduk, manakala PPS SMK Parit Panjang yang dibuka pagi tadi menempatkan 10 penduduk. Selain itu, Baling dan Bandar Baharu beberapa daerah lain seperti Kulim, Kuala Muda dan Sik turut dilanda banjir. Bagaimanapun, tiada PPS dibuka di ketiga-tiga daerah berkenaan. Ini pula perkembangan banjir di Perak. Setakat pukul 2 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di negeri itu seramai 305 orang daripada 90 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan memaklumkan 4 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka melibatkan 3 daerah iaitu Hilir Perak, Kerian dan Hulu Perak. Di daerah Hilir Perak, PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak menempatkan 169 penduduk daripada 55 keluarga. Manakala 36 penduduk
penduduk. Daripada 14 keluarga pula ditempatkan ke PPS Dewan Majlis Perbadaran Teluk Intan MPTI Langkap. Sementara itu di daerah Kerian iaitu PPS Sekolah Rendah Kebangsaan Cangkak Lobak menempatkan 41 penduduk daripada 9 keluarga. Di Hulu Perak, PPS Sekolah Kebangsaan Kerunai menempatkan 59 penduduk daripada 12 keluarga. Seorang lelaki dipercayai lemas di kampung Sungai Jarau Kati, Kuala Kangsar malam tadi. Mangsa Muhammad Faiz Azman, 33 tahun, telah terjatuh dari botnya ketika melakukan aktiviti memancing di sungai berkenaan. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabarudzi Nur Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 9.51 malam. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kangsar telah digerakkan ke lokasi kejadian. Pihak bomba telah menggunakan kaedah pencarian di permukaan dan menggunakan bot di sepanjang kawasan hotspot mangsa dipercayai lemas. Operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. 5 insentif utama melalui program skim getah matang SGM disediakan oleh RISDA. Ia bagi memastikan para pekebun kecil dapat mengoptimumkan pengeluaran hasil getah. Ahli pihak berkuasa RISDA, Rozaini Rais berkata, bagi SGM peringkat 1, ia disediakan untuk memperkasakan pengurusan ladang menerusi penggunaan teknologi terkini. Setiap seorang daripada tahap 1 sampai tahap 5 ada kita bagi bantuan sebanyak 7,800 dalam bentuk racun, dalam bentuk baja dan untuk membaik pulih pokok-pokok. Inilah antara langkah-langkah yang telah dibuat oleh pihak RISDA yang tujuan utamalah untuk meningkatkan produktiviti. Yang mana target pihak RISDA adalah untuk mendapat sebanyak 1,800 kilogram hasil getah sepanjang tahunlah untuk 1 hektar. Manakala bagi peringkat kedua, SGM memberikan bantuan penyediaan baja RISDA kepada pemilik kebun termasuk racun rumpai sama seperti yang ditawarkan dalam peringkat 1. Seterusnya, peringkat ketiga, 4 dan kelima. Ia memfokuskan kepada insentif kepada pekebun kecil yang berjaya mencapai sasaran produktiviti yang ditetapkan. Pertandingan hafazan Al-Quran peringkat Giat-Mara Negeri Perlis dianjurkan bagi mendekatkan para pelajar dengan Al-Quran. Penganjuran hafazan ini juga dapat mengembangkan keintelektualan. Seramai 30 peserta menyertai pertandingan hafazan Al-Quran peringkat Giat-Mara Negeri Perlis. Dari keseluruhan 30 peserta dari Giat-Mara Arau, Padang Besar dan Kanga, 6 peserta berjaya menempatkan diri ke pertandingan akhir hafazan Al-Quran. Kemuncak pertandingan, Johan diungguli Najihah Muhammad Hilmi yang mewakili Giat-Mara Kanga, manakala naib Johan dimenangi Nadzatul Amisha Nazarudin dari Giat-Mara Padang Besar. Seramai 160 orang peserta mewakili agensi kerajaan negeri dan Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota kerajaan maksak seluruh negara menyertai program khidmat sosial masyarakat di Persiaran Pantai Kampung Pulau Ketam seberang Ramai, Kuala Perlis. Program bersempena Kejohanan Sukan Maksak Malaysia yang berlangsung di Perlis serta Tahun Melawat Perlis 2024 hingga 2025. Menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Pengurusan Dr. Faizal Kamarudin, program melibatkan aktiviti pembersihan pantai di Pantai Kampung Pulau Ketam, seberang Ramai Kuala Perlis yang menjadi lokasi tumpuan pelancong khususnya ke kampung warna-warni. Selain aktiviti pembersihan pantai, sebanyak 20 batang pokok telah disediakan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Perlis untuk ditanam oleh semua wakil maksak negeri bagi penghijauan kawasan sekitar. Baik saudara, berita wilayah edisi Jumaat berakhir di sini bersama saya Nur Zamri. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.